قولي اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. قال شيخ الناظم رحمه الله تعالى ومترجم ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. Syair 45 44 baca Bismillahirrahmanirrahim. Wajaizun fi haqqihi ma amkana ijadani daman kariz qihil ghina. Wajaizun fi haqqihi ma amkana ijadani daman kariz qihil ghina. Wajaizun fi haqqihi ma amkana ijadan daman karizqihil ghina. Fa khaliqun li'abdihi wa ma amil muwaffiqun liman arada an yasil. Fa khaliqun li'abdihi wa ma amil muwaffiqun liman arada an yasil. فخالق لعبده وما عمل موفق لمن أراد أن يصل. وخاذل لمن أراد بعده ومنجز لمن أراد وعده. وخاذل لمن أراد بعده ومنجز لمن أراد وعده. وخاذل لمن أراد بعدا ومنجز لمن أراد وعدا. فوز السعيد عنده في الآزل كذا الشقي ثم لم ينتقل. فوز السعيد عنده في الآزل كذا الشقي ثم لم ينتقل. فوز السعيد عنده في الآزل ثم الشقي ثم لم ينتقل. وجائز في حقه ما أمكن إيجادا دمن كرزقه الغنى. فخالق لعبده وما عمل موفق لمن أراد أن يصل. وخاذل لمن أراد بعدا ومنجز لمن أراد وعدا. فوز السعيد عنده في الآزل كذا الشقي ثم لم ينتقل. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia dia, taufik hidayah dia, belah ihsan dia semata-mata masih memberikan kita berada atas muka bumi dia ni sehingga saat ni. Alhamdulillah, syukur dapat Islam berikan kita boleh dalam keadaan taat, jauhkan maksiat, boleh diberi kita pula dalam keadaan suasana belajar ilmu agama dan nak mengamalkan kehidupan kita ni mengikut perintah Allah Ta'ala macam mana tunjuk ajar daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, InsyaAllah kita nak manfaatkan pertemuan pada hari ini meneruskan bacaan daripada matan Jawharah Tauhid matan 44. Kita nak masuk ni, nak masuk sifat harus pada Allah Ta'ala. Yang terakhir kita bicara ada satu rumusan dia sebut mengenai sifat mustahil pada Allah Ta'ala, iaitulah lawan daripada segala sifat yang wajib. Bila Allah bersifat dengan yang wajib, tentulah di sebalik daripada hak wajib tu adalah mustahil pada dia, wajib ditanzih Allah Ta'ala daripadanya, wajib Allah Ta'ala takdis daripadanya, wajib Allah Ta'ala salamah, sejahtera daripada sifat-sifat kekurangan ini. Allah Ta'ala mustahil untuk melayakkan dia jadi Tuhan, ada pada dia kekurangan, tak mungkin keadaan Tuhan macam tu. Jadi seterusnya kita nak sambung ni, asal terjemah kata dia wajaizun bi haqqi ma amkana, dan harus pada haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud hak ni fi haqqihi ay fi zatihi, harus pada zat dia
apa yang harus? Menjadikan sebarang mungkin dan meniadakan akan dia mungkin, seperti memberi rezeki ia kepada hartawan. Jadi kita nak sambung ni, nak bicara atas sifat arus. Kalau dengan ayat biasa kita sebut sifat arus pada Allah Ta'ala ni adalah fi'lu mungkinin au tarkuhu, membuat benda mungkin ataupun meninggalkan dia. Itu harus. Jadi kita nak bicara seterusnya dalam bab ketuhanan ni, setelah kita faham apa wajib, apa mustahil pada Allah Ta'ala. Bila Allah ni sabit zat, setiap zat mesti ada sifat. Zat dah ada sifat, semestinya dengan sifat kesempurnaan yang ada pada dia, melayakkan dia, dan sayugianya ada pada dia kelayakan untuk ada daya upaya membuat perbuatan apa saja sekehendak dia. Semestinya macam tu. Itu hubungan antara zat, sifat, af'al. Kerana tak mungkin ada zat tanpa sifat. Ada zat tanpa sifat batil. Setiap zat mesti sifat. Jadi Allah tu nama, dan nama tentu menunjukkan ada empunya nama. Maksudnya sabit musamma. Jadi sebut Allah tentu sabit zat Allah. Dan Allah tu nama tentu sabit sifat Allah. Bila sabit sifat pada Allah SWT, tentulah melayakkan pada zat dia untuk dia boleh buat perbuatan selayaknya dengan apa sifat yang ada pada dia. Apatah lagi pada Allah Ta'ala ni, sifat dia mestilah sifat, segala sifat kamalat, segala sifat kesempurnaan mesti ada pada dia. Mestilah Allah Ta'ala di atas kamalat dia tu, dia boleh buat apa sekehendak dia, tanpa perantara, tanpa perlu masa, tanpa perlu kaitkan zaman, tanpa perlu kaitkan sabab. Dia boleh buat dengan atas istilah kita belajar bab kudrat tu, kun fayakun. Dia boleh buat. Istilahnya maksudnya Allah Ta'ala kendaki jadi selalu. Dia tak perlu masa, tempat, kait, sabab. Dia tak perlu hak tu. Dia tak perlu. Di atas dia tak perlu itulah, maka kita bicara ni, apa hukumnya Allah Ta'ala bila dah sabit kesempurnaan pada dia dan tak perlu dia nak buat makhluk. Tentu kelayakan buat makhluk ada di atas kesempurnaan dia. Untuk apa hukum dia buat makhluk? Ni kita bicara. Nisbah Allah nak buat apa yang dia nak buat pada makhluk dia. Keadaan makhluk dia, rupa makhluk dia, perangai makhluk dia, ciri-ciri makhluk dia, jenis apa makhluk dia. Itu adalah mengikut kebijaksanaan dia. Dan memang apa yang Allah Ta'ala cipta ni mendalilkan alimnya dia. Bahkan bukan saja alim, tapi alamahnya dia. Dia adalah pengurus yang sangat pakar, yang menguruskan segala alam ni, yang kalau kita tengok urusan dia tidak akan ada sebarang cacat cela yang nak boleh kita nak kata apa-apa. Bahkan semua kejadian dia adalah sempurna. Baik. Jadi asal nak bicara, bila Allah Ta'ala sabit zat, tentu sabit sifat. Dah sabit sifat, tentulah bila sifat pula pada Allah Ta'ala kata kita bicara adalah sifat kamalat, tentulah melayakkan pada dia untuk membuat af'al, perbuatan. Dan perbuatan dia boleh buat apa? Dia boleh cipta, dia boleh musnah, dia boleh beri, dia boleh cegah, dia boleh menghidup, dia boleh memati, dia boleh mengada, dia boleh meniada. Atas nama sifat ataupun ciri ketuhanan, tentulah segala-gala yang melayakkan untuk dia nak buat, sah untuk dia nak buat, pasal termasuk dalam perbuatan dia. Dan apa hukum perbuatan dia, khasnya pandang pada sudut nisbah dia nak buat tu umum lah, bahasa buat tu sama ada daripada tak ada kepada ada, ataupun di sebaliknya meniada tu yang ada ditiadakan, ataupun termasuk dalam buat tu merupa, memberi rezeki. Dia adalah Ar-Razzaq, dia adalah Al-Mannan, dia adalah Al-Wahhab, dia adalah Al-Mu'ti. Nak faham satu-satu tu kena ngaji lama sikit lah, nak faham konteks dia. Tapi atas prinsip kita faham pada perbuatan Allah Ta'ala, apa saja dia nak buat pada makhluk, hak dia. Dia nak bagi jadi apa, gajah ke lembu ke dinosaur ke, katalah gitu,
Apa saja makhluk, nisbah Allah Ta'ala nak bagi pada makhluk tu, zat makhluk, sifat makhluk, dengan itu akan melayakkan ada pada makhluk tersebut boleh buat perbuatan. Dengan perbuatan tu seolah-olah nampak hasil daripada makhluk yang sedang kita tengok ataupun duk proses tu. Semua tu nisbah Allah nak buat harus. Kat kita, Allah buat kita. Tak ada satu pun yang kita buat dengan diri kita. Bahkan kat kita nanti ada depan nanti istilah apa dia, kat kita ni ada kasab yang kita buat. Ada pun apa yang berlaku kat kita tiada lain melainkan wajib beriman dengan ghaib. Apa yang apa ataupun tidak ada apa yang berlaku pada kita ni lah ni melainkan semuanya dalam kehendak Allah Ta'ala, ketentuan Allah Ta'ala, keputusan Allah Ta'ala, pilihan Allah Ta'ala. Dan dia buat tu apa hukum? Harus. Ya, itulah maksud dia sebut syair tu. Jadi harus pada Allah Ta'ala menjadikan sebarang mungkin ataupun meniadakan dia. Selagi nama mungkin, selagi nama makhluk, nisbah Allah Ta'ala nak menjadi harus. Tak ada apa pun nisbah Allah nak buat makhluk ni atas nama wajib. Kalau wajib, menafikan kidam dia, menafikan baqa' dia. Kalau ada wajib sesuatu pada Allah Ta'ala, wajiblah, wajib zati, memang asal-asal wajib. Tentulah Allah Ta'ala bukan Tuhan, pasal ada sesuatu yang mewajibkan dia untuk dia buat satu. Subhanallah. Subhanallah. Allah tidak ada siapa nak boleh paksa dia buat satu. Satu, dia Tuhan. Kalau ada yang mewajibkan dia buat satu atau memustahilkan dia untuk buat satu, maksudnya had kuasa dia terbatas, dia bukan Tuhan. Pasal benda yang harus pun kena ada kait sesuatu untuk dia nak buat. Subhanallah. Allah Ta'ala tak hajat apa pun daripada apa makhluk yang dia buat. Dan bila dia buat makhluk, apa hukum? Harus dia buat makhluk. Itu asal lah akidah kita belajar dalam bab harus ni. Jadi harus Allah Ta'ala buat. Contoh, dia buat arash. Dia buat arash. Bukan dengan dia buat arash tu maka terkait dengan dia, dengan arash tu dia duduk di tempat di dalam arash, di luar arash. Tak ada. Subhanallah. Allah Ta'ala buat matahari, buat masa, buat malaikat. Bukan dia ambil bantuan daripada malaikat dengan sebab malaikat buat kerja dia ringan urusan dia. Subhanallah. Bukan macam tu. Kaitkan masa dengan Allah Ta'ala yang Allah termasuk dan terkesan dengan sebab masa tu mustahil. Kaitkan Allah Ta'ala dengan makhluk yang bila Allah Ta'ala buat makhluk tu, kaitkan dengan Allah Ta'ala terkesan dengan makhluk tu mustahil. Tu kena faham konteks mustahil tu dengan yang harus tu. Allah buat arash, kaitkan Allah Ta'ala dengan arash yang dia buat, dia duduk di arash, mustahil. Ada orang yang ni pun dia tak faham. Dia kata, macam pasal apa pula Allah Ta'ala dia buat arash, dia tak boleh duduk di arash? Kan bila dia buat Jibril, dia suruh Jibril hantar wahyu, dia suruh malaikat maut cabut nyawa. Sama lah macam Allah Ta'ala buat arash, dia duduk di arash. Ada orang bengap macam tu. Faham dia macam tu. Bengap dia, na'udzubillah. Hadanallah ila siratal mustaqim. Betul, apa faham saya cakap apa? Dia kaitkan persamaan macam tu. Pasal dia nak tegakkan benang basah, kata dia atas kata bila Allah buat arash, Allah Ta'ala duduk di arash. Samalah macam Allah Ta'ala bila dia buat matahari, maka matahari pun jadi terang. Bila dia buat Jibril pun hantar wahyu. Jibril hantar wahyu. Bukan Allah Ta'ala berhajat pada Jibril hantar wahyu. Nisbah dia nak buat Jibril, dia nak buat matahari, dia nak buat arash. Tapi buat arash, duduk di arash, itu pasal lain. Itu lain tu. Tu kadang ada orang ni dia nak benci dengan falsafah. Ulama kita ajar kaedah-kaedah metodologi akal-akliyah yang betul dengan ambil semua isi Al-Quran dan hadis. Dia tak masa yang sama tak suka ngaji sifat 20. Dia momok-momok ngaji sifat 20. Dia kata cara mengaji dia betul, ambil pada Quran hadis. Habis-habis faham Quran hadis dia masuk parit. Jaga sikit lah. Hati-hati ada orang macam ni. Siapa dia tu? Adalah orang-orang tu. Kadang mufti, ada PhD, doktor. Dia pun doktor falsafah, tapi dia tak suka falsafah. Tu pelik kat dia orang tu. Berapa kali yang saya ulang tu. Baik.
Jadi asal nak bicara Allah Ta'ala nisbah dia nak buat makhluk harus. Tak ada apa pun nisbah dia nak buat makhluk ni wajib. Dia nak buat arash tak ada masalah. Macam mana tak ada masalah dia nak buat matahari, nak buat malaikat, nak buat jin, ikut dia. Tapi dia buat arash, dia duduk di arash, tak kena. Tak kena. Itu bagi soal elok-elok. Tambah orang yang ada pengaruh dengan pahaman Cik Wahab ni. Oh, pelik. Dia punya bengap itu kita tengok bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat bengap. Dah lah Wahabi, tak nak mengaku Wahabi. Mengaku ahli sunnah wal jamaah pula. Kita pelik tu. Wahabi mengakulah Wahabi sedang. Senang kita nak faham kata dia Wahabi, dia pun tahu Wahabi sesat. Satu dia tak nak mengaku Wahabi, dia nak mengaku ahli sunnah wal jamaah, tapi tak nak ikut kaedah ahli sunnah wal jamaah, nak ikut cara Wahabi. Mana mahu je. Dia macam dia tahu dia jantan, dia sajat. Oh. Dia jantan, tapi dia nak jadi perempuan juga, tapi dia mengaku dia jantan. Ataupun terbalik, dia jantan, tapi dia mengaku dia perempuan. Tapi dia mengaku dia perempuan, tapi sebenarnya dia jantan. Ya, jadi dia ni konflik. Apa? Konflik identiti. Dia nak mengaku dia ahli sunnah wal jamaah, tapi akidah Wahabi. Tapi nak kata Wahabi, dia dah marah, dia tak bagi. Dia kata dia ahli sunnah wal jamaah, tapi bila syarah ahli sunnah wal jamaah, kita Wahabi. Bila cerita ulama ahli sunnah wal jamaah, Abu Hasan Syari, Abu Mansur Maturidi, dia tak nak. Dia nak mengaku dia mengikut Abdul Wahab, dia ni ikut apa, Ibn Qayyim Al-Jauzi, dia ni mengikut siapa tu, Ibn Taymiyah. Dia tak nak ikut Abu Hasan Syari, Abu Mansur Maturidi. Sedangkan dia mengaku ahli sunnah wal jamaah. Pelik. Pelik dia. Dia nak kata dia ahli sunnah wal jamaah, tapi dia tak sokong takwil. Dia pelekeh-lekehnya buat takwil ni. Sedangkan takwil ni zaman Rasulullah ni, Quran pun isyarat buat takwil. Rasulullah doakan sepupu dia Abdullah bin Abbas ni kebolehan untuk takwil. Allah faqihu fid din wa 'allimhu ta'wila. Maksudnya buat takwil ni zaman Nabi lagi ada. Kenapa dia tak nak sangat? Itulah ahli sunnah wal jamaah. Takwil pun ada, tafwid pun ada. Dia tak nak takwil, lepas tu bukan tafwid pun, tapi duk tasbih, tajsim. Dia nak faham macam cara dia juga. Tapi dia kata dia ahli sunnah wal jamaah. Sikit lah sana. Jaga sikit lah tu. Jadi nisbah Allah atas kita bicara, dia sabit zat. Zat dia tentu ada sifat. Sifat dia dengan segala sifat kamalat. Tentulah ada kelayakan pada dia untuk dia buat makhluk sekehendak dia. Satu, yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah Ta'ala dia boleh cipta apa dia nak buat, dan dia yang pilih apa rupa, bentuk, bilangan, jangka hayat, habitat, pemakanan, sifat, fungsi. Allah yang menjadikan zat dia, sifat dia, karakter dia, perbuatan dia. Begitu juga pada makhluk ni. Khasnya kalau sebut pada Allah Ta'ala, bila sabit zat dia, sifat dia, tentu ada perbuatan dia boleh buat. Bila dia buat makhluk, tentulah ada asar perbuatan dia. Istilah asar tu kesan yang kita belajar bab-bab ta'aluk itu. Ta'aluk kudrat adalah taksir. Bila dia buat kita, ada kita. Dia tiadakan kita, hilanglah kita. Musnahlah kita, hancurlah kita. Adanya kita, tiadanya kita, dan apa hal yang ada pada kita ni adalah asar daripada af'al Allah Ta'ala. Dia adalah kesan daripada perbuatan Allah Ta'ala ke kita. Dan apa yang ada kat kita semua makhluk ni sebab Allah dia nak buat harus. Termasuk dalam dia tahta tasarrufi qudratillahi ta'ala, di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Hak dia untuk dia nak menentu apa yang dia nak tentu pada kita, dan dia nak laksana apa pada kita. Bahkan semua tu dah ada dalam ilmu dia, dalam pengetahuan dia sedia kala tanjizi qadim. Ada istilah-istilah macam tu kita sebut sekali lalu. Sedia dah. Yamhullahu ma yasha' wa yusbis wa indahu ummul kitab. Apa ummul kitab ni? Maksudnya ilmu dia yang qadim, yang takluk dengan wajibat, jaizat, mustahilat, sedia dah. Itu ilmu dia, iradat dia. Pada azali lagi, sebelum dia buat makhluk. Semuanya sabit dah ilmu dia dan iradah dia. Bahkan apa kalam dia nak perkatakan pada makhluk, semua dah sabit pada zat dia qadim lagi. Macam mana zat dia qadim, sifat zatiah dia qadim, sifat ma'ani dia qadim. Bila dia buat makhluk baru.
Kesan yang ada pada makhluk baharu. Itu yang bila Allah buat makhluk, Allah tak adakan dia jadi, dia tak akan terturut baharu dengan mana makhluk yang dia bagi jadi. Ataupun dengan sebab dia jadikan makhluk, dia pun terkesan di atas makhluk yang dia bagi jadi. Dengan sebab tu dia terjadi sesuatu dengan sebab makhluk yang dia bagi jadi. Subhanallah. Contoh macam bila dia buat arash, maka dia pun terduduklah di atas arash. Subhanallah. Subhanallah. Tak mungkin macam tu. Takkan dia buat makhluk-makhluk terkesan, mengkesankan dia. Sedangkan makhluk adalah asar daripada af'al dia. Bagi betul cara berfikir buat ketuhanan. Benda tu kalau tengok Quran hadis pun, tapi kalau faham merapu, tafsir ikut kepala otak sendiri, tak mengikut panduan yang telah ulama beri, terkapal-kapal kita di lautan mencari-cari, kan? Tak boleh faham kita apa maksud yang dikenaki. Auzubillah. Baik. Jadi disebab Allah Ta'ala nak buat makhluk, harus ada pelajaran dia besar buat situ, yang panjang-panjang lah khasnya. Walaupun atas kata harus, tapi bila datang berkaitan bab janji, Allah sendiri janji dalam Quran, ada pula dengan Rasulullah datangkan perkhabaran, maka yang harus tu dia akan jadi wajib akli li ghairi. Dia jadi wajib akli dengan sebab lain. Sebab Allah di atas kamalat dia tak mungkin janji. Wajib i'tiqad apa yang dengan janji Allah Ta'ala, nisbah dia nak buat tu, hak dia nak buat, tapi dia tak mungkin janji. Wajib beriman. Wajib beriman di atas apa janji Allah Ta'ala. Tak boleh nak buat bermain-main di situ, pasal bila Allah Ta'ala janji, dia adalah perkara yang pasti. Walaupun nisbah Allah Ta'ala nak buat harus pada diri dia, pada zati, tapi bila dia dah janji, mustahil dia mungkiri. Itu satu hal kena faham. Itu akhirat ada ke? Ada ke? Bukan boleh Allah Ta'ala bagi tak ada ke? Ya. Gila pun. Nak jadi kafir oleh itu. Ada pula Allah Ta'ala, dia akan tiada ke akhirat. Gila. Apa penyakit dah berfikir dengan peluh otak apa ni? Maksudnya kita telah memusnahkan satu pahaman ketuhanan yang seolah-olah apa yang dijanjikan oleh ketuhanan oleh Allah Ta'ala ni semua sia-sia belaka. Siapa? Ikut dia. Kalau dia nak hancurkan pun, hancurkan lah. Macam tu. Subhanallah. Di atas hak dia nak buat gitu. Yang tu taklah diiktiraf. Tapi di atas janji dia, macam mana dia janji, dia pasti akan laksana dan tak akan dia mungkiri walaupun sebesar zarah. Ada disiplin juga nak faham apa masalah janji tak janji tu. Apatah lagi janji tu janji baik. Janji pula janji satu benda yang mandatory atas keputusan dia buat berdasarkan lidah Nabi, disokong pula dengan mukjizat, menunjukkan benarnya apa yang diucap oleh Rasul. Pastinya perkara akan berlaku jadi gitu. Perkara tu takkan berubah lah azali. Dan walaupun nisbah asal hukum harus, dia berubah jadi wajib akli li ghairi. Tu kena faham sikit tu. Tentu kita taat-taat ni ada faedah ke? Ada pula tak ada faedah. Takkan pegang dengan atas sifat harus. Allah Ta'ala kalau kita tak taat pun dia nak masuk ke dalam syurga, apa gedenya? Memanglah apa gedenya agak-agak masuk. Orang kafir pun kalau Allah Ta'ala nak masuk ke dalam syurga, hak dia nak pergi masuk, agak-agak masuk. Memang dia janji dia bagi masuk ke? Orang kafir yang tak beriman ni mati dalam keadaan kufur, engkar pula dengan Nabi Rasul, apa dakwah yang disampaikan kepada dia, dia tak mau beriman, agak-agak itu masuk syurga. Orang yang taat pula, memang Allah Ta'ala boleh masukkan neraka, agak-agak Allah Ta'ala nak masukkan Nabi kita Muhammad SAW masukkan neraka. Gila tau. Faham apa yang ada ni? Itu yang nak faham. Walaupun nisbah buat makhluk ni harus, nama mungkin ni harus, tapi bila berkaitan dengan janji, ada bab sepadan dia yang kita kena faham awal-awal lagi berdasarkan Quran, hadis dan hadis Nabi. Apa dia? Ada sempadan. Kalau dah janji, Allah Ta'ala takkan mungkiri. Atas nama asal dia memang harus, tapi bila dia buat janji, dia jadi wajib akli li ghairi. Nama dia. Itu ataupun wajib akli aridi. Kalau begitu juga benda-benda yang tak mungkin berlaku, Allah Ta'ala memang tak akan buat begitu. Dia akan jadi benda mustahil pun sama juga. Mustahil aridi, mustahil yang mendatang, mustahil yang li ghairi. Bukan asal dia benda mustahil, tapi dia atas faktor janji, perkara itu mustahil akan berlaku.
Dia ada detail macam tu lah. Kalau kita ngaji kitab besar, ada kelapangan, ada masa pergi ngaji kitab besar, kita baca matan dia ni. Macam mana pun matan mesti ada amal elok. Macam mana pun persediaan untuk pergi ngaji syarah ni tu, kena ngaji elok juga. Pasal tak faham cara betul nanti sewil belajar bab ni. Jadi pening pula. Pening pasal apa? Pening pasal tak faham di atas fatul janji tu. Nanti pahaman-pahaman jadi pahaman malas, pahaman Jabariyah, pahaman Mu'tazilah, Qadariyah. Pasal apa? Pasal ada bab yang kita akan berserah mutlak kepada Allah Ta'ala tanpa membuat sebab-musabab yang ditaklif pada kita untuk buat sebab. Yang tu satu hal. Ada bab belajar tu. Ini umum jumpa. InsyaAllah. Baik. Jadi disebab Allah Ta'ala nak buat makhluk, harus antaranya macam mana? Karizqihil ghina. Seperti Allah Ta'ala memberi rezeki pada seseorang sehingga orang tu diberi jadi kaya. Dengan bahasa lain, Allah Ta'ala jadikan satu orang tu kaya. Boleh ke? Sedangkan dia dulu pakai berkedana, miskin, kaki ayam, gembala kambing aja, duduk pula, hidup cara nomad, berpindah randah, kaum badui, contoh. Boleh tak jadi kaya-kaya? Boleh? Boleh? Saudi tu? Ya tu. Dan Rasulullah isyarat kata dia, akan ada satu zaman nanti, taral hufata urata ru'a asyahi yatatawaluna fil bunyan. Kata ulama-ulama kita, Arab Saudi tu lah, Arab Badui tu, Arab Wahabi tu, apa ni? Mereka ni hufata urata, asal dia keturunan tok nenek mereka ni kasut tak pakai, pakaian mau telanjang, mau cawat itu je, bukan reti syariat. Tu hidup orang berpindah randah, kaum nomad. Hufata urata, mereka ni yatatawaluna fil bunyan, dia akan berlumbu-lumbu buat bangunan tinggi. Bila dia dapat jarak Saudi macam mana? Dia jadi raja, duit pengendaraan banyak, minyak banyak, dan geng dengan mereka, begitu sih kan. Macam mana? Apa semua bangunan tinggi semua dia nak buat. Jadi Rasulullah sebut tu tanda kiamat tu. Cuma yang tu tanda kiamat apa? Maksud sebut ulama tu, ulama kecil semua tu. Tengok orang pakir miskin, ada banyak, kita duk ingat pakir miskin kat Malaysia tak? Ayat tu Rasulullah sabda tu memang duk di Mekah tu, kat lain. Tak berkasut, mereka berkaki ayam, tak berpakaian tu, hufata urata ru'a asyahi, jadi gembala kambing aja. Maksudnya orang bukan orang kaya, tapi mereka ni yatatawaluna fil bunyan. Siapa? Badui. Ada badui. Yang tu alamat kecil lah. Ada pun alamat besar, macam mana janji, dia tak akan mungkiri. Mesti akan ada nanti Mahdi, mesti akan ada nanti Dajjal, mesti akan ada nanti Yajuj Ma'juj, mesti ada. Mesti ada. Tak boleh ingkar. Takkan jadi kata macam ni pula apa dia? Cadangnya mula dulu nak ada Yajuj Ma'juj, lepas tu Allah Ta'ala tukar cadangan dia. Ni tu. Subhanallah. Subhanallah. Takkan jadi gitu. Apa dia janji pasti. Pasti. Kiamat pula ataupun tengok semua jadi baik, taat bagus saja. Kena suntik vaksin semua jadi baik. Betul. Macam mana? Tak ada dah semua derhaka, semua orang bakal beriman. Tak berlaku kiamat. Macam tu kan? Tak pasal. Pasti berlaku kiamat. Dan faktor-faktor nak jadi tu manusia derhaka apa, semua tu depan mata kita duk tengok. Manusia makin rosak, makin rosak, makin rosak, makin rosak, makin rosak. Masjid ni orang makin jauh, makin jauh, makin jauh. Pengajian yang betul pun akan disisih. Yang banyaknya apa? Entah apa-apa tu banyak. Jadi nisbah Allah Ta'ala nak bagi jadi seorang tu dengan sebab rezeki yang Allah Ta'ala bagi pada dia, dia jadi kaya. Boleh ke? Hak Allah Ta'ala untuk dia buat itu. Bahkan sebut tadi Arab Saudi tu, bahkan berapa ramai dalam masyarakat kita yang mereka ni asal daripada orang susah. Itu juga di sebaliknya, dalam masyarakat juga berapa ramai orang yang senang, dengan sebab senang tu dia tahu jadi susah pula. Memang dua hal yang memang harus untuk Allah Ta'ala nak buat. Cuma disebut sebaliknya. Dia beri rezeki sampai orang yang miskin tu jadi kaya. Jadi faqaliqun li 'abdihi wa ma amil muwaffiqun liman arada an yasir. Maka Allah Ta'ala ialah Tuhan yang menjadikan segala hamba-Nya
dan sebarang perbuatannya. Dan yang memberi petunjuk bagi siapa-siapa yang dikehendakinya akan sampai kepada keredaannya, dan begitu juga di sebaliknya. Baik. Yang ni nak sebut huraian kepada sifat harus. Bila Allah dia harus buat kita, maksudnya dia buat kita, dan apa perbuatan yang kita ada adalah juga daripada perbuatan dia. Mesti macam tu. Pasal zat kita dia bagi jadi, sifat kita dia bagi jadi, tentu perbuatan kita pun dia bagi. Hasil daripada perbuatan kita pun adalah hasil daripada kesan yang dia beri pada kita, nampak kat kita. Sedangkan bukan kita yang menampakkan hal dan kesan tu pada kita. Bahkan apa yang ada kat kita, lalu je fenomena apa yang ada tu, dengan sebab tu jadi apa sepatutnya jadi. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala, nisbah dia menjadikan alam ni, dia memang dia yang menjadi, dan memang takkan ada apa yang berlaku melainkan tepat pasti berlaku macam mana kehendak dia apa yang jadi, tanpa berubah walaupun sebesar zarah. Yang tu kena faham prinsip Allah Ta'ala dia menjadi. Bila dia menjadikan kita, ada sifat kita pun dia bekalkan, dia beri kita daya upaya. Jadi siapa sebenarnya buat sesuatu bila kita buat sesuatu? Faham dari sudut zat kita daripada Allah, sifat kita pun dia kurnia, kedekat yang ada pada kita pun dia yang beri. Tentulah bila berlaku satu tiada lain melainkan Allah lah yang memang menghendaki perkara itu berlaku. Itu mesti, itu disiplin asal. Mesti faham. Takkan ada apa-apa berlaku atas muka bumi ni, atas alam ni yang berlaku tanpa ada kehendak Allah Ta'ala dan ketentuan dia untuk apa yang berlaku. Mustahil macam tu. Mana boleh ada berlaku sesuatu ya Allah pun tak tahu apa yang berlaku. Ada pula gitu. Gila apa? Maksudnya ada tersembunyi pada Allah Ta'ala sesuatu. Subhanallah. Subhanallah. Baik. Jadi kalau gitu, Allah lah Tuhan yang menjadikan segala hamba. Pasal Allah, dia ilah. Nisbah dia nak buat harus. Jadi terpulang pada dia nak buat apa, tak buat apa. Macam mana pun dia buat, kita adalah hamba dia. Lagi, perbuatan kita pun adalah perbuatan dia. Apa maksud perbuatan kita adalah perbuatan dia? Tidak ada apa yang kita buat, melainkan kekuatan untuk buat tu adalah apa yang telah bekal kat kita, maka dengan sebab tu dibekalkan dan diistilahkan kata kita punya. Hak kita, perbuatan kita. Dengar elok-eloknya tu. Nisbah nak ada daya, itulah hak Allah Ta'ala. Adapun daya tu diberi kat kita, maka semua perbuatan tu kita nisbah bercakap harian, kita akan kata bahasakan sifat-sifat tu kita punya. Boleh faham saya cakap itu? Boleh? Allah dia buat kita, kedekat dia bagi, kedekat kita. Maksudnya atas nama tu, namalah kita punya. Aku berjalan, aku bangun, aku tidur, aku mengaji, aku mengajar, aku bercakap, aku masak, aku gaji, aku bertukang, aku menyapu, aku membasuh. Kan? Perbuatan tu nisbah kat kita kan? Nisbah kat kita. Macam mana pun kederat tak boleh buat tu, siapa bagi? Allah. Tu satu sudut akidah. Ada kita belajar buat tauhid dulu. Ni pun memang kita bagi dapat tauhid. Ke depan nanti pun jumpa lagi insya-Allah. Nak cerita apa? Orang ahli tauhid ni, di atas dia faham semua makhluk adalah asar daripada ataupun natijah daripada perbuatan Allah Ta'ala. Hak tu adalah apa yang ada pada makhluk ni. Tak ada satu inci walaupun sebesar zarah pun daripada makhluk yang dilihat, melainkan Allah adalah dijadikan sebagai tawajuh dan tempat rujuk ni. Cuma kita belum sampai lah tahap tu. Atas kita ambil maklumat, tengok perbuatan apa dia kata. Allah lah jadikan hamba, maksudnya Allah yang jadikan semua makhluk dan dia yang jadikan apa perbuatan makhluk. Cuma dalam bab ni atau perbincangan besar dalam fiqah, dalam akidah ada apa dia? Kalau benda-benda tu berupa benda yang menyakiti, benda yang diluati, benda yang najis, rosak, binasa, hudur, maksiat, apa seumpamanya, luar daripada perintah Allah Ta'ala, kalau berlaku, mestilah Allah yang kendaki berlaku. Satu lagi kefahaman, kita pernah belajar juga bab ni, apa dia? Taklah semestinya apa yang berlaku tu diredha oleh Allah Ta'ala. Betul-betul. Nisbah Allah buat. Allah Ta'ala izinkan jadi, izinkan jadi. Izinkan berlaku, izinkan berlaku. Izinkan pergi, izinkan pergi. Izinkan kaya, izinkan kaya. Izin dengan mana membenar dan mengiyakan. Allah Ta'ala memberikan keupayaan untuk benda tu dilaksanakan. Itu betul.
Tapi menisbahkan benda-benda yang tak elok pada Allah Ta'ala, untuk salahkan Allah Ta'ala, kita berlepas diri daripada kesalahan tersebut, itu tak betul. Memang Allah Ta'ala dia buat kita, dia buat perbuatan kita sikit ujah. Kenapa pula dia buat perbuatan kita? Dah apa yang ada kat kita ni pun dia bagi jadi, sifat kita pun adalah hak kita. Takkan apa perbuatan yang hasil daripada kita adalah mutlak yang kita punya? Mana mungkin? Itu kaedah akliah sekali lalu. Jadi bila Allah dia buat kita, tentulah tidak ada apa yang berlaku di alam semesta melainkan semua adalah dalam ketentuan dan kehendak Allah Ta'ala berlaku. Itu mesti pegang. Cuma yang buruk, adab dia bercakap, nisbah kat kita, yang baik semua ke Allah Ta'ala berlaku. Sakit ni benda elok tak elok? Allah sakitkan aku ke aku sakit? Jawab elok. Mana ya? Kita sakit ke Allah bagi kita sakit? Bab tak elok, bubuh itu. Bab baik, letak ke mana Allah. Itu adab. Aku sakit, ya Allah, Engkau yang sembuhkan. Betul. Ahli tauhid. Kalau nak buat macam mana, Allah yang bagi kita sakit, dia jugalah menyembuh. Sabar je lah. Bunyi yang sedap. Tapi bengap. Tak mana bengap? Mana? Yang mana? Allah yang bagi kita sakit, dialah nak menyembuhkan kita. Sabar je lah. Yang salah tu tak mana? Allah yang bagi kita sakit. Dengar ayat tu pun terbakar kita dengar. Satu kadang-kadang kita buat kerja kerana ada bab ni. Banyak kita kena terlepas cakap. Kita buat kerja dakwah ke apa kan. Itu orang kampung tak datang. Kita kata macam mana? Sambung? Boleh sambung ayat saya? Allah Ta'ala tak bagi hidayah lagi kat dia orang. Memanglah Allah Ta'ala tak bagi hidayah. Tapi bahasa tu bahasa buruk. Pasal kita memburukkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak bagi hidayat. Memang bagi hidayat, tak bagi hidayat apa? Allah. Tapi bahasa kata Allah tak bagi hidayat lagi kat orang kampung ni. Tak betul. Ulama tak bagi kita bercakap macam tu. Untuk nak kata macam mana? Kita punya usaha masih lagi terlalu daif untuk menyebabkan mereka dapat hidayat. Kita kena upgrade kan cara kita, pendekatan kita, kekerapan kita, dan cara kita menggauli mereka dengan kasih sayang, betulkan niat hati sanubari kita, munajat yang banyak pada Allah Ta'ala untuk menyebabkan mereka dapat hidayat. Kita faham saya cakap apa? Boleh? Tak diajar memburukkan Allah Ta'ala di atas apa yang kita buat tak jadi. Jangan dekat tu. Salah tu. Kita buat kerja konon-konon dah hebat lah macam mana? Macam mana nak buat? Allah Ta'ala tak bagi hidayat lagi ke penduduk kampung ni. Kepala otak kau. Macam tu. Kepala otak ni. Salah. Salah tu taklah tahap jadi kafir. Taklah jadi bodoh gaban sampai macam bagi orang kafir guna kalimah Allah. Itu bodoh gaban lah tu. Fajar bubuh tu. Kena bubuh je. Yang ni bengap dari satu sudut. Kita tengok macam tak ada masalah cakap macam tu. Tak? Allah Ta'ala dia yang bagi COVID ni. Memanglah dia yang bagi COVID. Mana ada siapa yang boleh buat semua makhluk ni, melainkan semua pada dia. Tapi kaedah kita macam mana? Tak adalah satu bencana ni melainkan mesti disebabkan oleh tangan-tangan manusia yang durjana. Cakap itu. Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Bima kasabat aydin nas. Dengan apa yang dibuat oleh tangan manusia. Istilahnya manusia yang buat. Sebab apa kena bala bencana? Mesti ada makhluk buat benda tak kena. Mesti ada. Mesti ada benda yang tak kena kat kita. Satu orang Ta'ala bagi bencana. Tak usah dia kata Allah nak buat bencana. Macam mana? Sabar je lah. Allah sabar je lah, betul. Tapi Allah yang buat bencana. Tu. Istilahnya mengumpat Allah Ta'ala. Istilahnya blame Allah Ta'ala. Menyalahkan Allah Ta'ala. Tak betul cara kita bercakap dalam konteks perhambaan. Satu Nabi Ibrahim disebut kata apa? Fa iza maridtu fa huwa yashfin. Bila aku sakit, dialah sembuhkan aku. Bukan dia kata engkau lah yang mensakitkan aku, engkau lah yang menyembuhkan aku. Tak. Sakit benda tak elok, kata kat aku sakit ya Allah, aku bodoh ya Allah, aku miskin ya Allah, aku malas ya Allah, aku ni kuat tidur ya Allah, aku buruk lantak ya Allah. Mengaku kat kita. Jangan kata macam ni, ya Allah engkau yang bagi aku buruk lantak. Macam mana? Aku jangan buruk lantak tu. Sedap je. Kita bagus sangat Allah yang salah dia bagi kita buruk lantak gitu.
sepak lagi sekali. Bukan aku sepak, Allah yang sepak kata. Betul tu. Orang macam tu kena logika buruk macam tu. Jadi asal nak ajar bagi betul cara percakapan. Kenali apa yang baik, apa yang buruk. Yang buruk tu nisbahkan kepada kita atau makhluk. Bahasa mudah itu. Yang baik nisbah kepada Allah Taala. Pasal lillahil hamdu. Puji patutnya ke Allah Taala. Allah Taala ni tak ada apa hal lain melainkan puji. Tak ada istilah perli, ngumpat, pesenda, persoal, perolokkan dia, salahkan dia, menyalahkan dia. Ada pula ke Allah Taala gitu. Lahul hamdu. Pujian ni milik dia. Tak ada lah apa pada Allah Ta'ala ni melainkan puji. Walaupun kat kita nampak rupa maksiat, dosa, benda tak elok, pahala bencana, tapi kat Allah Ta'ala berhak pada dia puji dia. Dia takkan buat sia-sia. Mesti ada hikmah rahsia. Itu saudara. Jadi asal nak bicara, Allah dia jadikan kita dan segala perbuatan kita. Tak ada apa perbuatan kita yang bukan perbuatan dia. Itu satu. Tapi nisbah nak bercakap, hati-hati kawan. Saja sebut waktu awal. Tak mana hati-hati? Yang mana perbuatan kita. Aku makan, aku duduk, aku menangis, aku senyum. Itu satu hal. Tambah pula perbuatan tu perbuatan buruk. Aku malas, aku bodoh, aku bengong, aku jahat, aku bernasuk, aku baran. Aku ni pontor, aku kuat tidur, aku buruk lantak. Boboh tak elok tu kat kita. Itu kaedah tu. Dengar sepi tu besar tu. Nak faham akidah tu. Supaya jangan tergelincir. Menisbahkan sesuatu pada Allah Ta'ala. Pasal menisbahkan satu benda yang tak sepatutnya pada Allah Ta'ala tu, dia akan menyebabkan jadi salah besar. Kita semayang. Aku semayang ke Allah semayang? Bukan Allah semayang. Bukan Allah yang buat perbuatan kita. Ni bukan aku semayang ni. Tapi Allah yang semayang. Itu. Kau perlu otak kau cakap macam tu. Siapa dia ajar? Untuk lagi kau berak, siapa berak? Kau berak ke Allah berak? Bodoh cakap macam tu. Sajalah nak sebut macam tu kan. Pasal ada orang cakap macam tu. Ada orang cakap macam tu. Ada orang ajar akidah cakap macam tu. Kalau sebut bab makan apa nampak bodoh sangat. Tapi dia akan pergi kat situ ni. Kita dah kerja dah, penat-penat dah. Tapi macam mana Allah Ta'ala belum menyebelahi sebelah kita. Nampak tu macam bagus tak? Tak kena. Allah menyebelahi tak kena. Kira dia apa? Kita buat kerja ni tak cukup lagi spesifikasi dia. Tak cukup SOP. Satu belum berjaya lagi. Bubuh hak kita. Jangan salahkan Allah Ta'ala di atas apa yang berlaku. Pasal lahul hamdu. Pujian untuk dia. Tak ada apa yang berlaku melainkan selayaknya pada dia hanya puji. Walaupun benda tak elok. Walaupun benda tak elok. Mesti bagi nampak apa jalan nak puji dia. Yang tu kalau kita ngaji Minhajul Abidin tu dia ujung tajuk kitab tu. Aqabatul hamdi wa syukri. Memang perjalanan ahli-ahli sufi ini last sekali perjalanan mereka atau mujahadah mereka, tarbiyah yang mereka lalu, tazkiyah mereka lalu apa dia? Puji Allah Ta'ala dalam semua keadaan. Tak pernah ada apa-apa yang Allah Ta'ala lakukan pada dia yang dia rasa itu ada masalah, bahkan keluar pada mulut dia semua alhamdulillah. Tu kena ngaji banyak je. Ngaji banyak tu praktikal lagi. Lepas tu nak faham tauhid supaya smart di hati. Macam mana nak boleh sentiasa zikrullah setiap hari dan kenali Allah Ta'ala dengan segala sifat kekamalat dia dan kesempurnaan dia, dan betul cara kita muamalah dalam bab ketuhanan antara kita dengan dia. Khasnya sebut ni tak mana antara dia yang buat perbuatan kita, dia yang buat kita, dia buat perbuatan kita. Betul. Jadi khas sebut tadi, kalau mandi, aku makan, aku minum, mestilah kita lah tu. Takkan Allah mandi, Allah makan, Allah minum, biar betul. Allah dia bagi kederat kat kita, kita buat. Bukan dia buat benda tu, apatah lagi bahasakan benda yang perbuatan makhluk dia buat. Tu bahaya. Tu salah akidah. Prinsip tak betul faham tu dalam bab ketuhanan tu. Nisbah Allah bagi jadi. Apa sifat yang ada pada tu Allah Ta'ala bagi jadi. Yang tak kat kita apa taklif yang Allah Ta'ala kendaki. Bila ada cuai yang datang daripada pribadi, cercalah diri sendiri, bukan balik pada ilahi. Bunyi sastra-sastra sikit. Jaga elok tu. Itu pun besar tu. Kena mengaji pula tu. Keliling kita apa tak berlaku, kita kena amati.
Itulah kita jalan-jalan, kita rosak macam mana? Allah bagi rosak kita. Macam mana? Sabar je lah. Itu. Ada pula Allah bagi rosak kita. Macam mana jawab? Nak kata macam mana? Kita yang tak tengok air tu, badan lah kering radiator, silap kita berjalan. Ambil ujian, duduk tepi jalan, berdoa lah, munajat pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan dilepaskan kita daripada bencana. Salah tu buat kita. Tak tengok air, badan kita rosak. Bateri kong, tak ambil peduli, tak ambil ingat. Pasal tu kena macam ni. Jangan istilahnya salah Allah Ta'ala. Dengar ayat-ayat tu. Jangan salah Allah Ta'ala. Jangan Allah Ta'ala kita blame dia. Bahasa orang putih sikit lah. Kita tak salah Allah Ta'ala di atas apa yang dia tentukan ini. Di atas kita nak faham, Allah dia buat kita dan semua perbuatan kita. Yang bab-bab ni istilah ulama' kalau dia bahas, atau istilahnya dia panggil bab tauhid af'al. Macam mana nak mentauhid Allah Ta'ala, mengsar Allah Ta'ala dalam bab perbuatan. Allah sah zat dia satu, waktu satu sudut faham dah. Tu pun tak faham lagi. Kalau kita masih tak faham, zat yang satu, yang qaim bi nafsi, yang wajibul wujud, yang dia wajibul qidam, Allah sah ya. Makhluk asal yang makhluk semua makdum, semua tak ada, makhluk ni baharu, makhluk binasa. Nak faham ke Allah Ta'ala dengan hadir hati menyentuh, yang tu dia kena banyak latihan. Ilmu yang kena faham satu hal. Apa kita belajar ni? Buat tauhid af'al. Apa maksudnya? Nak mentauhidkan perbuatan Allah Ta'ala yang tak ada apa yang berlaku, melainkan Allah yang buat semua. Tapi jangan sampai satu tahap menyalahkan Allah Ta'ala. Ya. Boleh? Faham? Bab tu yang tak faham tanya tu. Pasal nak berjalan tu, tak ada kepahaman yang betul tu, tak reti kita macam mana nak berjalan sebagai ahli tauhid. Kadang-kadang satu sudut ilmu boleh faham dah, tapi bila nak berjalan sebagai ahli tauhid, tak sebagai muwahhidin, tak sebagai mutawakkilin, tak sebagai orang yang dia ada ain basirah, ada dapat ainul yakin, hakul yakin pada Allah Ta'ala. Macam tak kena Tuhan aja, akut bahasa gitu kan. Na'udzubillah. Itu dia ada pelajaran dari situ, ambil. Jadi asal nak sebut, Allah Ta'ala dia yang jadikan hamba dan sebarang perbuatan. Bila Allah yang buat semua perbuatan hamba, dia yang memberi petunjuk bagi siapa-siapa yang dia kenakinya, Allah Ta'ala akan sampai kepada keredaannya untuk dapat petunjuk dia. Petunjuk siapa bagi? Allah yang petunjuk. Sesat pun macam mana? Siapa bagi sesat? Allah yang sesat. Tapi takkan ada yang sesat, mereka ada faktor sesat. Tapi tengok apa faktor sesat. Ni tengok. Petunjuk pun sama juga. Mesti ada sebab petunjuk. Macam mana pun, bab baik ni tak usah ragu-ragu. Terus balik kepada Allah. Pasal memang semua ada dia. Jadi bab buruk kena jaga sikit, pasal dia ada adab yang kena jaga. Jangan sampai menyalahkan Allah Ta'ala di atas apa ketentuan dia. Kalau tak terbakar ni, tentulah kita dah jadi orang kaya. Macam tu. Hoi, tak ada pasal. Mana boleh cakap gitu. Yang tu lau-lau macam tu, dia boleh buka amalan syaitan. Tak boleh redha dengan takdir Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Baik, jadi Allah dia yang beri petunjuk pada siapa yang dia kunai. Yang muwafiqun liman arada an yasil. Dia yang beri taufik pada siapa yang Allah Ta'ala kenaki untuk orang tu boleh sampai pada dia. Satu kita ni boleh main mengaji, boleh main duduk menasah, boleh main pondok, boleh pula duduk masa yang panjang, dia jadi pula bersungguh nak mengaji, dibukakan segala pintu hati. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Maka Allah lah selayaknya dipuji. Puji dia. Main-main mengaji, tengok sakit perut, tengok cirit-birit, tengok kena buah sikit, tengok kulit gatal, tengok mata jadi rabun, tengok telinga jadi pekak, macam mana? Sabar je lah apa yang terima. Betul macam mana? Tentu ada benda tak kena kat kita ni. Satu dapat satu-satu ujian. Ataupun ada ujian ni, tak tahu kita apa benda ni. Sabar je lah, mengaji tetap mengaji. Yang penting tauhid kita pada ilahi. Walaupun mati masa tu, macam mana? Mati ahli tauhid. Apa dia? Memahami apa yang ada pada kita adalah Allah yang beri kita keupayaan ada pada kita ni, tak akan berlaku segalanya melainkan semua dengan ketentuan Allah Ta'ala. Itu dah iman dah. Bagus. Masa yang sama pula tak salahkan Allah Ta'ala di atas apa yang berlaku. Dua bagus. Hati pula sentiasa hadir. Aku hidup ni pun Allah hidup aku. Mati. Oh best. Walaupun tak jadi orang kaya, walaupun tak jadi orang senang, walaupun tak jadi orang pangkat. Pasal kesenangan tu, mati dalam keadaan husnul khatimah.
Mati itu dalam keadaan takwa pada Allah Ta'ala. Apa maksud nak kata takwa ni? Hati tak pernah lupa kepada Allah Ta'ala. Tak pernah ada ungkapan mulut yang istilahnya mengaibkan, memalukan ataupun mengumpat, menyebut perkara yang tak sepatutnya disebahkan pada Allah Ta'ala. Subhanallah. Subhanallah. Jadi Allah Ta'ala dia yang mengendaki siapa yang akan sampai pada dia. Satu, siapa jadi wali, siapa jadi nabi. Nisbah pandang hak Allah Ta'ala, hak dia nak menentu siapa jadi wali, mana abdal, mana ghaus, mana kutub. Ada istilah wali macam tu lah. Mana dia? Kita tak kenal. Kita ni orang kenal. Kita bukan duk walang wali lagi, walang kuali lagi, walang jahili lagi. Apa pun tak ada ni kan. Kalau orang yang duduk tempat tu, dia kenal siapa keliling dia, mana aulia tak aulia. Tak tu selalunya aulia ni dia takkan muncul diri punya. Orang pun tak tahu kata dia wali. Wali saja boleh kenal wali. Oh, panjang cerita tu kan, panjang tu. Tapi yang ni tauhid jangan salah. Baik. Wa khazilun liman arada bu'la. Satu jemaah, satu lagi tu. Dialah yang menghinakan bagi sesiapa yang dikendakinya akan terjatuh daripada keredaannya. Dan dialah yang mengurnia bagi siapa-siapa yang dikendakinya akan apa-apa yang dijanjikan dengan dia. Jadi ada satu istilah disebut itu, wa khazilun liman arada bu'da. Allah Ta'ala ni, siapa yang telah diberi kederat, kalau orang tu dia tak mau usahakan untuk taat, Allah Ta'ala telah khizlan dia. Tu bahasa khazil tu. Istilah khizlan ni apa? Tinggalkan, beri pertolongan, memberikan taufik hidayat pada dia untuk dibuat taat. Itu istilah khizlan. Khazala tu, khazil. Wa khazilun liman arada bu'da. Siapa yang Allah Ta'ala kenaki untuk jauhkan dia daripada jalan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan khizlan dia. Allah Ta'ala lah khazilnya. Maksudnya Allah lah nisbah perbuat yang menghina dan menjadikan dia jatuh ke kancah yang tak elok tu. Nisbah buat tiada perbuatan lain melainkan perbuatan Allah. Cuma nisbah kita diajar beradab, letakkan kejahatan tu nisbah pada makhluk, yang makhluk tu lah jadi sebab dia jadi kos di atas satu efek yang berlaku. Susah tu pelajaran tu, pendengar dia elok. Nak sebut pahaman tu pun ini lama nak kena mengaji, nak pergi faham elok tu, supaya tambah pula nak hidupkan hati, supaya hati ni sentiasa betul kita tauhid dengan Allah Ta'ala. Ni dalam ilmu praktikal lah ni. Ilmu nak praktikal harian, tauhid. Kita makan nasi, Allah yang kenyang. Masak-masak nasi, angin macam mana? Aku Khalid tak tutup api satu angin. Angin tu aku. Ingat Allah bagi angin, buat macam mana? Kepala otak engkau Allah bagi angin. Boleh faham saya cakap apa? Boleh faham saya cakap apa? Ngaji bodoh macam mana? Nak buat macam mana orang tak nak takdirkan aku bodoh? Tak ada pasal. Tak guna, tak boleh cakap macam tu. Salah tu. Siapa tak bodoh? Macam mana bodoh? Tak bodoh. Ngaji aku tidur. Tentu aku bodoh. Orang mengaji dah 10 kitab. Aku sasar balik kampung. Satu kitab tak khatam. Tentu aku bodoh. Bodoh tu nisbah kat kita. Cari koreksi apa benda yang tak elok menyebabkan berlaku kat kita. Jangan salahkan pada Allah Ta'ala. Dia kata Allah jadikan aku bodoh. Macam mana? Walaupun masjid sebelah rumah aku tak datang, dia yang takdirkan aku supaya aku tak pergi. Buat macam mana? Oh, sedap gitu jaga. Ramai orang kita tak faham akidah, yang tulen, yang sepatutnya kena faham macam mana dalam bab ni, dia akan jadi kecoh situ. Dia rasa dia buat taat gila dah, pasal dia dah jadi ahli tauhid. Sedangkan kalau mati tu, dia kata Allah yang bagi aku tak sembahyang. Buat macam mana? Dia istilahnya mati dalam keadaan menisbahkan kepada Allah Ta'ala satu yang tak selayaknya pada dia. Istilahnya memburukkan Allah Ta'ala, blame Allah Ta'ala. Istilahnya mengumpat Allah Ta'ala. Pasal kita sebut apa benda-benda yang berlaku tu dengan kita menyalahkan pada Allah Ta'ala tanpa kita muhasabah diri kita untuk istilahnya naikkan darajat kita, ataupun dengan sebab tu Allah Ta'ala ampunkan dosa dan silap kita. Bab tu jaga sikit. Pasal tak ramai orang pergi mengaji dan orang mengajar bab adab nak bercakap ni. Okay. Ramai orang terlepas bercakap macam tu. Apa? Jadilah benda-benda tak elok. Ada orang kata Allah Ta'ala yang menentu. Buat macam mana? Dia balik tujuan nak menyabar.
Sabar memang kena sabar. Pandang tak akan berlaku melainkan la yusibana illa ma kataballahu lana. Cuma apa dia yang menyebabkan jadi tu? Semak dari sudut sabab musabab. Semak. Ada mengaku kita punya kesilapan apa dia. Itu prinsip oh. Prinsip nak hidup supaya sentiasa tauhid Allah Taala. Hati itu tak pernah gundah kelana, tak akan jadi khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tu dia kata besar pelajaran tauhid tu. Satu di atas besar tu lah, kena mengaji lagi, taubat mengaji lain. Lepas tu apa? Kalau ada program yang besar, orang buat daurah baca kitab buat tauhid, tambah guru tu ajar macam mana nak buat tauhid, buat tasawuf. Pergi duduk elok-elok mengaji. Ngaji bukan 2-3 hari, bukan 2-3 jam. Kalau sehari 2 jam pun tak larat nak tunggu. Agak-agak kalau sehari 30 jam, 30 jam, 24 jam sehari nak, sorry. Kalau sehari dalam 20 jam ngaji, 4 jam je rehat boleh. Macam mana pun berhemah, insyaAllah. Makan minum pun boleh kena 40 jam. Berturut-turut hari lah, 40 jam. Sehari mana 40 jam. Kalau sehari 24 jam tu kerana rehat sekejap je. Siapa? Pasal cari duit je pasal. Boleh pula. Tak ada apa pita pun. Saja sebut tu sikit. Itulah. Jangan duk silap dan istilahnya menyalahkan Allah Ta'ala di atas apa yang ditentu kita. Jadi nisbah nak bagi hilang ataupun tak beri pertolongan, bantuan tauhid hidayat, itu dipanggil khizlan, khazil. Allah Ta'ala dia lah khazil. Siapa yang dia kendaki untuk jadi khazil, jadi khizlan, dia akan bagi. Hak bagi tu hak dia, bukan hak kita. Hak kita cari sebab untuk berusaha supaya orang tak betul jadi betul, orang yang salah dia jadi betul, orang tak berakai supaya jadi akai. Orang yang tengok macam orang muda enjoy, jadi tua, nampakkan matang dan matang cara berfikir, cara menyelesaikan masalah. Itu kot kena. Jadi cari jalan tu taklif kita. Taklif. Jadi pertolongan pun dia juga, dan mengurniai bagi siapa-siapa yang kedakinya akan apa-apa yang dijanjikan dengan dia. Dia munjiz liman arada wa ana. Siapa yang Allah Ta'ala janji baik, walaupun sebesar zarah, dia akan dapat lihat, dapat balasan esok. Memang Allah Ta'ala akan beri tanpa ada sebarang mungkir. Pasal mungkirkan satu bab yang berkaitan janji adalah aib dalam bab pengurusan. Kalau anak kita cerdik, dia kata siapa peksa nombor 1 bagi RM100. Dia pun bulan-bulan peksa tak bagi RM100. Aib dalam bab janji. Allah Ta'ala, kita belajar sekali lalu, kita ada sebut sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Antara sifat kamalat dia janji nak bagi syurga macam ni, cakap dia tak bagi. Aib dalam bab ketuhanan. Naqis. Jadi nisbah baik buruk semua hak Allah Ta'ala dia punya. Tapi nisbah bercakap, letakkan hak buruk kat kita. Itu kaedah. Yang baik letakkan Allah Ta'ala. Satu kalau saya sebut sekali lalu lagi dengan mudah. Apa ayat saya sebut ni, walaupun mudahnya, tapi dia satu disiplin besar nak pergi faham perjalanan tauhid kita nak bicara ni. Khasnya dalam tauhid af'al, Allah dia jadikan apa perbuatan kita. Nak faham situ lah. Apa dia? Allahumma salli. Bagi sebut satu benda yang betul. Apa dia? Aku bodoh, Allah bagi pandai. Aku jahat, Allah yang bagi jadi baik. Aku pelupa, Allah yang bagi ingat. Gitu. Aku malas, dia yang bagi jadi rajin. Itu jalan untuk bagi sedarkan apa takluk yang kita kena buat, dan jangan salahkan Allah Ta'ala di atas apa yang berlaku. Jangan, ya Allah, kau yang miskinkan aku, kau yang kayakan aku. Aku kenal siapa yang memiskin dan mengkayakan aku. Oh, tak betul cara bercakap itu. Tak. Ya Allah, aku miskin, kau yang mengkayakan aku. Kayakan kami, ya Allah, dengan benda rezekimu yang halal. Kayakan kami untuk boleh taat. Kayakan kami supaya boleh sentiasa mendirikan ibadat tepat macam mana kehendak-kehendak syariat. Minta tu. Minta. Jadi cari sabab atas kita. Nanti yang ke depan nanti insya-Allah banyak orang jumpa, dia nak sebut kat kita ni, walaupun nisbah Allah dah tentu belaka, di atas kita perjalanan hidup ni kita tak tahu apa nak berlaku, apa nak buat. Wajib atas kita kasab. Kasab apa? Kasab apa sepatutnya dikasab untuk meneruskan kehidupan atas muka bumi ini. Kena buat usaha ikhtiar. Pasal jani perjalanan hidup ada sabab musabab.
Macam mana kerenah nak buat sabab musabab untuk menghasilkan satu natijah tu. Apa dia? Pastikan semua tu pergi ngaji juga untuk faham bagaimana perjalanan syariat. Semua kena ngaji. Kalau tak, jalan tak betul, sikit sebelah. Satu Rasulullah antara yang muhrai ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya Isra' Mi'raj, dia ajar macam-macam bab kan. Bab bercakap, bab ribah. Lagi apa? Bab riba. Macam-macam bab tu. Nanti cerita sajalah nak sebut kata kat Rasulullah berlaku satu dalam hidup dia, dah disyarat pula dengan Isra' Mi'raj apa dan sebagainya, nak menunjukkan bagaimana hukum sabab musabab dan perjalanan pentadbiran Allah Ta'ala atas muka bumi ini, macam mana dia atur sesuatu dalam masa yang sama. Akidah mesti betul pada Allah Ta'ala. Dia yang jadikan perbuatan kita, dia yang beri pertolongan, dia juga yang tak beri pertolongan. Adab nak bercakap dan bermuamalah harian macam mana. Kita belajar situ. Bahasa ni mudah je. Cuma saya tak fokus seperti Arab lah tu. Kalau tanya saya jawab. Kalau saya tak urai tu, saya anggap apa pandai. Tak apa kata. Kalau ada masa, saya tanya lagi. Wajah izun pihakihi ba'am kana. Jaizun tu Arab apa? Lalu saya beri. Nanti saya nak tanya lah pula. Ampaklah pula kena beri kat saya. Jawapan tak betul, ketuk ke tepi. Kenapa ketuk ke tepi? Sabab jadi cerdik, ketuk ke tepi. Telinga ni kalau tarik selalu, dia ada satu saraf yang akan menyebabkan ada merangsang neuron otak. Tak percaya main saya cabut. Lawak-lawak je tau. Satu orang tua dulu, mana budak-budak malas mengaji, disuruh buat apa? Apa nama dia? Ketuk ke tepi. Ketuk ke tepi tu macam ni ke? Kenapa macam ni? Waktu kena pengerah tu cerita tu. Biasa dia tarik telinga. Masalah tarik telinga. Dia merangsang neuron otak tu, jadi cerdik. Yang kalau yang bagang dia sepak lah. Apa? Tu elok-elok ada 40 neuron, padam 20 neuron. Itu jangan. Itu yang dia sepak muka tempat yang tak boleh pukul. Okey, sikit sana. Satu agak-agak kurang cerdik itu tapi sendiri tak ingat. Satu syariat awal macam mana? Habis masuk muka, tangan, kepala, macam mana? Lah ni macam-macam penemuan tengok dalam WhatsApp lah apa dia orang sebut kan. Apa dia? Pagi-pagi antara benda disuruh buat, disuruh tarik telinga, disuruh apa? Disuruh gosok muka, disuruh apa? Disuruh gosok lidah. Kita syariat dah ada lama lah. Sugi, gosok lidah, lalu kat langit-langit. Syariat semua lama dah. Rangsangkan semua tu. Neuron apa, benda-benda tu semua merangsang kepala otak kita bagi jadi dia apa, dia berfungsi, dia jadi baik, dia tak jadi pelupa, bodoh, lembab. Ni bangun tidur, gigi pun tak gosok, sugi pun tak pakai, wuduk pun aja semua itu. Tak nak bagi kena stroke apa, tepuk tangan, lompat-lompat, tukang ya. Saya ketuk kan, tangan dah bertepuk siap lah. Ni tekan ni. Itu yang cerdik cepat tau. Habis-habis main-main game, sudah-sudah duduk hospital. Sawan rupanya, main game sampai sawan. Siapa tak tahu. Biasa apa, kena gelak-gelak. Ada mata berkelip pun ada. Pergi doktor pun tak tahu. Wah, kalau tutup, wah kasih buka, wah boleh buat. Ini sudah kelip-kelip buka pun tak tahu mau buat apa. Tutup tu, melut balik. Ni pun tak tahu nak buat apa. Pasal dia masalah saraf. Masalah saraf. Doa lah banyak-banyak. Ayat-ayat yang macam tu nak menunjukkan ada bab nanti kita jumpa nisbah apa yang Allah Ta'ala tentu
Mesti apa yang berlaku kat kita, mesti apa yang Allah Ta'ala tentu. Betul? Tapi kita tak tahu apa yang Allah Ta'ala tentu. Untuk apa kita nak buat? Ditaklif kita untuk membuat sabab, untuk buat usaha ikhtiar atau istilahnya kasab, untuk membuat sesuatu yang istilahnya jalbul masalih, darul mafasid. Itu istilahnya. Kena usaha pergi cari sabab untuk cari benda manfaat, tolak benda mudarat. Itu prinsip. Itu maksud innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Apa maksudnya? Nak menunjukkan ada pentaklifan untuk kita merancang, merencana, mengusahakan membuat sesuatu untuk menghasilkan sesuatu yang itu matlamat yang kita kena kejar dan cari. Nak jadi baik macam mana? Mujahadah lah. Lawanlah nafsu. Pergilah masjid, pergilah mengaji. Itu kena buat. Pasal apa? Tu jalan-jalan untuk keluar daripada kejahilan. Bodoh kena pergi ngaji, lapar kena pergi makan. Macam tu. Gelap kena pasang lampu. Mata kabur pergi buat spek. Takkan mata kabur nanti Allah Ta'ala bagi cerah lah tu. Macam tu. Takkan kenyang ni, lapar ni, nanti dia bagi ke lah kita kenyang. Yang buat bengap itu. Tu. Untuk gelap apa, nanti Allah Ta'ala buka lah lampu. Allah Ta'ala buka lampu. Ya betul. Memang kalau buka lampu sebenarnya Allah yang buka lampu. Lalu kot kita tu ngaji tauhid hal lain tu. Tapi prinsip dia sama. Nak kata apa? Ayat tu nak menunjukkan bahawasanya Allah hak dia nak buat sesuatu, kun fayakun. Kehendak dia jadi, dia tak perlu sabab namun sabab. Itu kaedah dia, kuasa dia, kehendak dia, kederat dia. Kita tak ada macam tu. Bila tak ada macam tu, apa nak buat? Kena yughayyiru ma buddalana an nughayyir. Kita kena ubah apa sepatutnya kita kena ubah. Pekak pun alat pekak tak ada, pergi semak, cek dekat klinik, hospital. Macam tu kan prinsip dia. Ni panas macam mana? Pasang kipas tak ada, buh aircon. Nak buh aircon takkan tunggu nanti adalah orang pasang tu. Jangan buat pengap, carilah, kontak lah siapa-siapa yang ngerti buat aircon. Jangan nak pasang aircon pergi cari minah buat apa balik. Mana mau. Sebab tu ma yughayyiru ma biqaumin, apa yang menyebabkan kena ubah. Okey, lalu macam tulah. Ayat tu nak mendalilkan taklif usaha ikhtiar. Macam mana Allah Ta'ala bagi hidayat. Dia boleh bagi hidayat sekelip mata je walaupun tak keluar, tak hantar Nabi Rasul. Tapi dia bagi Nabi Rasul. Apa maksud? Dia nak mensyariatkan, nak mengajar kepada sabab musabab. Sabab hidayat bagi Rasul. Bagi Rasul pun tak ada mukjizat pun boleh orang beriman aja mengaku jadi Rasul, semua percaya aja. Dia tak bagi tangan kosong pada Nabi Rasul. Semua Nabi Rasul ada mukjizatnya untuk membenarkan kerasulan dia. Apa nak tunjuk tu? Bahawasanya ada sabab musabab yang Allah Ta'ala jadikan untuk menyebabkan dapat hidayat, untuk orang percaya dan membenarkan ni Nabi Rasul. Kat kita pun macam mana Allah Ta'ala ada syariatkan kat Nabi dia macam tu. Sedangkan bab hidayat ni urusan Allah Ta'ala. Tapi ditaklifkan, dia berikan sabab musabab untuk dapat hidayat tu dengan Nabi Rasul, dengan mukjizat. Nabi pula siang malam bagi petang berdakwah dengan semua skill yang dia sampaikan untuk menyebabkan orang dapat hidayat dengan sebab dia. Yang tu dia usahakan. Dalam masa yang sama dia kata apa? Innama alainal balagul mubin. Kami ni tukang sampai je. Inilah kita. Situ lah. Allah Ta'ala yang hak dia memang kita iktiraf. Kat kita kena buat apa yang sepatutnya kita buat. Dah buat walaupun berjaya. Allah yang bagi semua ni. Hadza min fadli rabbi. Ni limpah kurnia Allah Ta'ala beri kat aku. Tak ada apa datang pada aku. Aku ni la haula wala quwata illa billah. Baru jadi ahli tauhid. Okay, lalu itu soalan tu. Ada lain? Ana inda dhanni abdi bi. Aku di sisi apa yang hamba aku sangka kepada aku. Allahumma salli ala sayyidina.
Hadis tu pun kalau kita tengok apa ulama bahas, nak menunjukkan apa dia, perkara yang kita kena betulkan dalam kehidupan ni, betulkan fahaman kita ke Allah Ta'ala. Itu mesti besar sekali betul kan. Ana inda zanni abdi bi, aku di sisi sangkaan hamba aku apa dengan aku. Kalau katalah kita buat, kita duk sangka Allah Ta'ala tak ampun dengan kita, di atas apa yang kita sangka Allah Ta'ala tak ampun dengan kita, kita terus buat maksiat juga. Memang Allah Ta'ala tak ampun, pasal dah kita faham tak ampun, kita pun langgar juga lagi apa yang dia larang tu, terus dalam kancah yang hina dalam buat maksiat. Memang macam mana tak ampun, memang tak ampun. Pasal apa? Di atas sangkaan kita Allah Ta'ala tak ampun, kita makin lagi langgar perintah dia, memang dia tak ampun. Nak menunjukkan apa? Positif kan fahaman kita ke Allah Ta'ala. Buat salah macam mana? Ya Allah, ampunkan aku. Ngakulah kita buat salah. Ya Allah, inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Aku buat zalim banyak sangat ni ya Allah. Tak ada yang boleh ampuni melainkan Engkau. Faghfirli. Aku mohon keampunan-Mu ya Allah, berilah pada aku. Itu kaedah kita. Kaedah kita. Jadi maksud antara maksud dalam hadis kursi itu atau positif yang Allah Ta'ala. Walaupun buat salah banyak macam mana pun, jangan putus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Betulkan rukun dan syarat dia untuk pastikan taubat Allah Ta'ala bagi. Kalau kita kata kita dah banyak sangat dosa, Allah Ta'ala tak ampun dia. Macam mana kita kata tak ampun, memang dia tak ampun. Jadi mesti betulkan cara berfikir, cara atau etikad kita ke Allah Ta'ala, khasnya dalam bab sangkaan di atas keampunan dia, rahmat dia nak beri, keampunan dia, mesti positifkan cara pemikiran situ. Masa yang sama tinggalkan sabab-sabab menyebabkan murka dia. Itu antara intipati maksud sekali lalu lah hadis kursi itu, ana inda zanni abdi bi. Satu, kita dalam bab ketuhanan ni tak boleh ada apa-apa sangka buruk ke orang Ta'ala. Memang mana boleh pun. Mesti ada hikmahnya. Allah Ta'ala takkan dia nak buat alanya kat kita. Wa ma rabbuka bizzallamin lil abid. Dia tak pernah ada buat apa-apa kezaliman kepada hamba. Untuk kalau tak ada zalim, kenapa kena PKP ni? Kenapa macam ni, macam ni, macam ni? Mesti ada rahsia yang tersurat. Wajib atas kita pergi semak. Jangan cakap sebarangan sebelum melihat apa yang tersurat. Macam tu kot. Apa yang tersirat. Tersurat. Apa yang tersirat. Mesti ada rahsia di sebalik itu. Tak ada, tunggu saja, sabar. Dan betul kan, mesti ada positive thinking pada Allah Ta'ala. Banyak puji dan dia, istighfar dia. Buat sabab-sabab dapat rahmat dia, taubat, istighfar, kembalikan benda zalim. Banyak mengaku kita ni cuai, lalai, duduk majlis yang baik, baca Quran, zikir, istighfar, selawat. Buat sabab-sabab untuk mendapat rahmat dia. Itu tugas kita. Itu tugas kita. Betulkan zon kita dengan Allah Ta'ala. Dengan sebab macam ni, hasanat yuzhibna sayyiat. Kebaikan dia boleh menghilangkan kejahatan. Ini prinsip. Jangan ada ubah prinsip ni langsung. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Itu prinsip kita. Itu antara maksud ana inda zanni abdi bi. Baik. Dia umur sambung nanti, fauzus sa'id indahu fil azali kadza syaqiyyu thumma lam yantaqil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Allahumma salli afdhala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakirun wa ghafala an zikrika ghafilun. Allahumma salli afdhala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina
محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.